Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 24 Disember 2024. Susulan kejadian angin kencang yang melanda 4 buah kampung di Sempurna Ahad lepas, Kerajaan Negeri akan menyalurkan bantuan kepada masjid dan surau yang mengalami kerosakan. Bagi tujuan itu, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Giants, Datuk Jumain Abdul Ghani diminta meninjau masjid dan surau terlibat bagi mengenal pasti kerosakan dan bantuan yang perlu disalurkan. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pihaknya juga telah berhubung dengan Wakil Rakyat Dun Bugaya untuk mendapatkan maklumat lanjut jumlah kerosakan rumah dan mangsa terlibat dalam bencana tersebut. Dan Majlis Agama Islam Sabah pula akan mendapatkan makluman daripada pejabat kebajikan Cawangan Sempurna untuk mendapatkan mangsa atau jumlah senarai ketua isi rumah yang terlibat. Dan ini juga menjadi tanggungjawab kepada Majlis Agama Islam Sabah dan Perbadanan Baitul Mal untuk membantu mereka. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam kejadian Ahad lepas, sebanyak 101 rumah rosak, 11 rumah roboh selain kerosakan pada masjid dan surau. Kejadian turut menyebabkan tiang elektrik tumbang dan bekalan elektrik terputus manakala 20 kenderaan rosak. Pusat Pemindahan Sementara PPS di Program Perumahan Rakyat PPR Bubul Ria Sempurna dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas bencana angin kencang. Ia melibatkan penduduk dari 4 buah kampung iaitu Kampung Selamat, Seri Aman, Sejati dan Kampung Batu. Jadi ketua isi rumah secara keseluruhannya yang telah berdaftar adalah 87 ketua isi rumah, iaitu warga negara 56 dan bukan warga negara 31. Jadi kesemua mangsa yang terlibat adalah 487. Beberapa penduduk ditemui berkongsi detik cemas kejadian. Kejap saja, sebelum jam 4 tu dia reda sudah. Tiada sudah ribut. Macam ada bunyilah sampai jeng rumah pun berbunyi tu. Nah, sekali kami tengok sebelah rumah tu jam 4.30 tu kami tengok rubuh sudah rumah. Jiran kami punya atap pun terlari sudah sebab dia ada siling kan, kami tidak nampak, sekali dibuka nah hancur sampai rubuh. Sebab dia punya dinding. Dia runtuh satu kali disebabkan ribut kencang tu kan. Tapi syukur alhamdulillah kami semua selamat. Tiada macam terderak ke luka ke apa-apa semua kan. Masa kejadian tu pertama dia hujan, dia pelan-pelan, lepas tu dia beribut kencang sebegitu tu. Dalam pukul 2 lebih tu dia start sudah hujan. Pukul 3 dia ribut sudah. Start tu kami punya rumah sudah rubuh. Pukul 3. Jadi kami masing-masing selamatkan diri pergi rumah sebelah lah. Kami punya belakang rumah kami. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah siap siaga menghadapi sebarang bencana sepanjang perayaan Krismas ini. 1,340 anggota termasuk bomba bantuan, bomba sukarela dan bomba komuniti siap untuk ditugaskan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, pengarahnya Zainal Madasin berkata pihaknya memberi tumpuan kepada 799 kawasan berisiko banjir. Antaranya di Beaufort, Tenom, Kota Belud, Pitas, Kota Marudu, Tuaran dan Penampang. Justru beliau menasihati penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir sentiasa waspada dan berpindah segera jika diarahkan. Kepada penduduk di kawasan berisiko, saya ingin menasihatkan agar sentiasa memantau laporan, cuaca dan juga amaran daripada pihak berkuasa. Jangan sekali mengambil risiko meredah kawasan yang dinaiki air atau bermain di sungai yang deras. Sentiasa utamakan keselamatan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak. Kerana bahaya air boleh membawa maut dalam sekelip mata.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram mencadangkan agar pasukan sukarelawan diwujudkan di zon Suasa Beaufort. Ia sebagai langkah membolehkan pasukan berkenaan memberi bantuan awal sebelum agensi keselamatan tiba di lokasi berlaku bencana. Dalam masa sama, Datuk Ruslan mahu masyarakat khususnya di sekitar Beaufort agar terus bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir berikutan ramalan hujan lebat yang dijangka berterusan hingga 29 Disember ini. Katanya penduduk perlu sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan tidak menunggu saat akhir untuk berpindah ke tempat lebih selamat. Dan kita mengharapkan kepada rakyat dalam bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan banjir akan berlaku walaupun gelombang pertama, ini gelombang kedua sudah berlalu. Desember ini taburan hujan akan berlaku yang meluas di seluruh negeri Sabah termasuklah di daerah Beaufort ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau keadaan banjir di kampung Suasa Beaufort. Dalam majlis berasingan, Datuk Ruslan yang juga naib Presiden PBS menyampaikan sumbangan tilam, bantal dan bakul makanan kepada Ketua Kampung Luagan Sanginan yang rumahnya musnah dalam kebakaran minggu lalu. Sebuah keluarga kurang berkemampuan di Kampung Gluanti Baru Keningau bertuah kerana dipilih sebagai penerima rumah sumbangan Petronas. Rumah yang akan dibina tahun depan merupakan inisiatif di bawah program Petronas merealisasikan 50 impian sempena ulang tahun ke-50 agensi tersebut. Wartawan Duli Simon ada perinciannya. Petani berusia 44 tahun Boaz Kondu bertuah kerana dipilih sebagai penerima rumah di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Petronas ini. Rumah itu bakal menggantikan rumah usang yang Boaz duduki bersama isteri Neti Dewi Sartika 43 tahun serta 4 orang anak berusia 3 hingga 13 tahun. Malah keluarga ini turut menjaga ayah Boaz, warga emas berusia 84 tahun. Rumah baru sudah ada, kami harapkan dari bantuan daripada kerajaan lah, itu lagi yang kami harapkan lah, dengan kerajaan boleh membantu kami dengan tiang listrik. Selama ini kami macam Lampung pun memakai solar yang murah-murah punya sajalah. Air kami pun gravity saja ini pun kurang selesai. Kami sangat-sangat terharu atas bantuan beliau. Karena inilah impian kami yang telah lama, tapi sekarang sudah tercapai. Terima kasih, Tuhan mendengar setiap doa. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan tim daripada Yayasan Petronas yang begitu berbesar hati untuk memberikan bantuan sumbangan kepada kami dan akan membina satu buah rumah bagi kami. Sekarang belajar pun susah sebab tidak elektrik. Saya tidur pun di ruang tamu. Kalau ada rumah baru, tidur pun selesa. Belajar pun senang. Harap pada elektrik lah. Terima kasih yang bagi bantuan. Sementara itu, Adun Tulit, Datuk Fobia Eng yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat turut merakamkan penghargaan kepada pihak Petronas di atas inisiatif ini. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Petronas kerana telah memilih salah seorang daripada rakyat Dun Tulit dalam program 50 ini yang sangat bertuah, iaitu Encik Boaz Kondu. Ya, saya juga berharap ya bukan sahaja pihak Petronas yang tampil memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga mengharapkan penglibatan ya syarikat-syarikat ataupun NGO, badan-badan amal untuk tampil menyantuni masyarakat luar bandar yang memerlukan. Sejumlah 50 CSR dilaksanakan di seluruh negara sempena ulang tahun ke-50 Petronas. 7 daripadanya dilaksanakan di Sabah, termasuk pembinaan rumah untuk keluarga ini.
Semoga usaha seumpama ini akan memberi sinar baharu kepada keluarga ini, terutamanya bagi anak-anak mereka untuk berjaya dalam pendidikan suatu hari nanti dan mampu mengubah nasib keluarga ini kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dulis Simon, RTM. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.